Okey, kamu ni semua masih ada lagi tak? Siapa yang ada angkat tangan. Okey, dan primary growth ni akan sentiasa berlaku selagi mana pokok tu menambahkan ketinggiannya. Okey. Kalau pokok yang dah matang dia dah tak tambahkan ketinggian dia, dah tak adalah primary growth. Okey. Jadi ada 3 bahagian, iaitu zone of cell division, iaitu dekat bahagian meristem. Yang kedua, zone of cell elongation kat bawah dia. Lepas tu kita ada zone of cell differentiation. Kat sini kita tengok Okay, zone of cell division di mana terdapatnya sel meristem. Alright. Dapatnya sel meristem kat sini. Okay. Lepas tu, selepas sel tu undergo cell division, dia dah hasil lah sel yang banyak, sel yang baru terhasil. Maka sel yang baru terhasil akhirnya dia akan membesar dan dia akan memanjang. Sel tu akan jadi panjang. Jadi bila sel tu jadi panjang, akhirnya kita katakan dia dah masuk ke dalam zone of cell elongation. Jadi sel yang panjang akhirnya dia jadi matang, jadi matured dan dia akan undergo satu proses yang kita panggil differentiation, iaitu sel tu bila dia dah matang, dia akan menjalankan fungsi tertentu. Depends on sel apa yang dia jadi. Kalau sel tu tadi dia jadi epidermis, maka fungsi dia untuk protection lah. Tapi kalau sel tu nanti dia jadi xylem, untuk mengangkut transport water and mineral. Tapi kalau flowworm tu transport sugar ataupun sucrose. Okey, akhirnya menjadilah dia tisu yang matang. Dekat akar pun sama, kita ada meristem, apical meristem dekat root. Lepas tu kat sini adalah zone of cell division. And then sel tu akan memanjang, dia akan membentuk zone of cell elongation. Dan akhirnya sel tu undergo proses differentiation, membentuk sel-sel lain yang berbeza. Dan akhirnya menghasilkan tisu yang matured. Okey, faham Ada 3 zone dekat situ. Selalunya soalan dia akan tanya, dia akan label lah X, Y, Z. Lepas tu dia suruh namakan apakah nama zone-zone yang dilabelkan. Alright. Seterusnya. Okey, ini contoh primary growth. Okey. Primary growth dekat seedling. Kat sinilah dia punya meristem tu. Shoot meristem. Ini daun dia. Ini daun yang terbentuk. Jadi shoot meristem ada dekat bahagian sini. Lepas tu nanti dia punya pucuk ni makin tinggi ikut arah cahaya, mana cahaya. Shoot apical meristem dekat bahagian pucuk tu, kat sini, ujung sekali. Nampak tak pen saya ni? Kat sini. Situ. Shoot apical meristem. Okey, ni adik. Alright. Kat akar pun sama. Kalau akar, kalau kamu tengok sayur kat rumah kamu tu, bawang kat rumah kamu tu, kalau dah tumbuh akar tu, ataupun tumbuh pucuk tu, itulah dia punya apical meristem. Shoot dengan root dia. Zone of cell division. Keadaan sel dia rupa macam ini. Okay, sebabkan dia baru saja divide by mitosis, maka dia punya sel ni, nukleus dia sangat besar. Macam mana kita nak identify sel tu dekat zone mana? Kalau keluar soalan objektif, dia suruh nyatakan, ini adalah sel yang berada di zone mana? Tak tahu. Zone cell division ke, ataupun elongation ke, ataupun cell differentiation. Jadi kita tak tahu. Kita tengok, okay, sebenarnya ada perbezaan antara ketiga-tiganya. Kalau dekat zone of cell division, nukleus dia besar. Dia punya keyword dia lah dekat nukleus. Nukleus dia sangat besar sebab dia baru saja undergo proses mitosis. Jadi sel kalau dia undergo mitosis ataupun meiosis, nukleus dia jadi sangat besar. Walaupun dia plant cell, kita tak nampak sangat dia punya vakuol. Vakuol dia sangat kecil sebabnya dia belum matang lagi. Dia masih lagi baby. Okay. Tengok. The zone of cell division take place at the apical meristem, which consists of actively dividing meristem cell through mitosis. The increase of number of cells cause elongation of the plant stem. Okay. When the new cells are forming, the cell formed previously are pushed to the zone of elongation. Maksudnya kalau ada sel baru yang terhasil, kat sini contohlah dekat kat sini. Tu maksud ayat tu ialah dia kata kat sini. Kat sini sel tu akan actively divide. Bila dia divide akan tambah ke atas. Sel tu akan tambah ke atas dan juga tambah juga ke bawah. Sebab kat sini ada sel yang divide.
maka dia akan bertambah. Yang ni bertambah ke atas, yang lama dah kena tolak ke bawah. Akhirnya yang tadi yang lama, yang terhasil tu, dia kena push masuk ke dalam zone of elongation. Maka dia pun akan membesar dengan cara memanjang. Dekat zone of cell elongation, dia consists of cell that increasing in size. Dekat sini sel tu dah lama terhasil, maka sekarang tugas dia adalah untuk memanjang. The increase in size happen, macam mana dia memanjang? Dengan cara tadi awak nampak tak ada vakuol kecil-kecil dekat dalam sel tu. Jadi vakuol ni tadi akan bertambah dia punya air. Air akan masuk secara diffusion. Air akan masuk, water will diffuse by osmosis and the absorption of nutrient into the cell. Lepas tu, bila dia absorb, dia akan store dalam vacuole. Maka vacuole dia pun akan fuse. Vacuole yang banyak-banyak tadi ni, kamu nampak ni ni, vacuole ni tadi, air dah masuk ke dalam. Air dengan nutrient dah masuk ke dalam vacuole. Okey, air dan nutrient masuk dalam vakuol, masuk. Akhirnya vakuol tu dia akan bergabung membentuk vakuol yang besar. Okey. Akhirnya vakuol yang besar ni pun bergabung membentuk vakuol yang lagi besar. Maka sel dia pun dipaksa untuk jadi panjang kerana vakuolnya menjadi semakin besar. Ni dikata situ. Small vacuole fuse to form large vacuole. Okey. This process is called as vacuolation. Diffuse water exert pressure. Jadi water yang banyak dekat dalam vakuol tu, dia akan bagi pressure dekat cell wall. Akhirnya cell wall tu pun memanjang jadi macam gini. Faham Itu macam mana sel tu boleh jadi panjang. Sebabkan daripada proses diffusion of water into vacuole. Lepas tu small vacuole diffuse untuk membentuk large vacuole. Itu dekat zone elongation. Seterusnya sel yang panjang tu pula, akhirnya dia akan undergo proses differentiation. Differentiation ni maksudnya dia jadi terbeza, dia jadi berbeza. Padahal masa awalnya semuanya sama. Dekat zone of cell division, rupa semua sama. Dekat elongation semua rupa sama. Tapi akhirnya bila semakin matang, dia akan membeza ataupun undergo differentiation. Okay. Dekat differentiation, sel akan jadi permanent tissue yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu sama ada dia jadi epidermis, dia ada jadi cortex. Cortex ni ground tissue, xylem dan juga ada yang jadi phloem. Okay. Bila dia dah jadi sel yang dah permanent, maka dia punya rupa pun dah berbeza lah, dah tak sama. Xylem rupa dia lain, xylem dah jadi sel yang mati. Phloem dia dah ada sieve tube, sieve plate, dia ada companion tadi. Epidermis pula dia dah ada cuticle. Sekarang kita nak masuk kepada subtopik yang baru, iaitu grow, pertumbuhan. Macam mana plant ni, tumbuhan berbunga ni, dia grow. Type of grow ada dua. Macam mana tumbuhan ni membesar ada dua cara, bergantung kepada jenis tumbuhan. Okey, sebab tumbuhan ni ada macam-macam. Ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu. Kalau yang berkayu kita panggil sebagai woody plant, tumbuhan berkayu. Kalau yang tidak berkayu kita panggil sebagai herbaceous plant, tumbuhan herba. Contohnya macam pokok bunga kat rumah kamu tu, pokok-pokok sayur, tu tak ada kayu. Primary grow ni apa? Primary grow ni adalah grow selepas dia germinate. Selepas germinate je dia terus undergo primary grow. Okey. Maksudnya daripada biji benih tadi tu bila dia bercambah je dia terus, itulah primary grow. Okey. Kerana apa? Kerana tadi saya cakap dia nak memanjangkan dia punya stem dan root supaya dia boleh dapat cahaya matahari. Okey. Berlaku dekat apical meristem dan juga apical meristem dekat shoot dengan root. Start when the meristem cell in zone of cell division are actively dividing. Apabila sel meristem tu start je divide secara mitosis, okey, mitosis, teruslah primary growth tu start. Okey, primary growth tu start terus selepas sel tu menghasilkan sel-sel yang baru. Dia punya bud ujung sekali tu ada zone of cell division. Kat situ lah primary growth. Okey, kat situ adalah primary growth. Mana sama saya tak nak terangkan. Sama juga dengan dekat bahagian root ni. Kat sinilah dekat bahagian putih ni adalah dia punya apical meristem. Kenapa ada cap ni?
Helmet. Sebab dia berada di dalam tanah. Jadi dia punya sel meristem tu perlu dilindungi dengan helmet, dengan cap, supaya nanti bila akar tu tumbuh ke bawah, sel meristem ni tidak cedera. Dilindungi oleh root cap ni. Okey, dilindungi. Okey. Tengok betapa indahnya ciptaan Tuhan. Sel tu dilindungi. Dekat sini adalah sel meristem. Okey. Yang lain-lain ini semua adalah root cap. Root cap tu terdiri daripada sel. Nanti sel ni akan tertanggal. Tapi akan ada sel baru yang terhasil. Jadi dia punya lapisan sel tu sangat banyak. Beratus-ratus. Mungkin beribu-ribu yang melindungi meristem tu. Okay, bila dia punya root tu tumbuh ke bawah, yang akan cedera hanyalah root cap. Dan root cap akan sentiasa diganti. Yang cedera diganti dengan yang baru. Secondary growth ni hanya untuk pokok yang berkayu. Contoh, pokok rambutan, pokok mangga, pokok balak, pokok getah. Itulah pokok-pokok besar. Pokok-pokok besar yang hidup berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Itu adalah pokok yang undergo secondary growth. Secondary growth berlaku macam mana? Dengan cara dia menambahkan dia punya diameter. Tadi kalau pokok, katakan dalam sini pokok kan. Kalau primary growth, dia tambah dia punya tinggi. Tapi kalau secondary growth, dia tambah dia punya diameter. Jadi diameter dia makin besar macam tu. Okay, itu untuk secondary growth. Untuk primary growth, dia menambahkan ketinggian. Secondary growth menambahkan diameter. Alright. Result from the division. Macam mana dia boleh tambah dia punya diameter? Sebab dia punya lateral meristem, tadi saya dah tunjuk lateral meristem berada di sekeliling. Jika lateral meristem pokok tu start je undergo cell division, maka dia akan hasilkan sel-sel yang baru. Maka kalau ada sel-sel yang baru, maka bertambahlah dia punya lebar ataupun diameter. Okey, lateral meristem kita jumpa dekat stem dengan root. Maka root dia makin besar. Dia punya stem pun makin besar. Lateral meristem consists of vascular cambium and cork cambium. Okey, dekat lateral meristem ni ada dua jenis sel yang kita panggil vascular cambium dan juga cork cambium. Dekat bahagian mana tu? Mari kita lihat di mana satu vascular cambium dengan cork cambium. Ini adalah contoh cross section dekat pokok yang berkayu. Okey, jadi kita dapat lihat. Selalunya kalau kamu ingat masa lower form dulu kamu lukis, kalau stem of pokok, kamu lukis macam ini, lepas tu kita ada bulat-bulat gitu kan, untuk pokok dicotyledon. Okey, lepas tu mana satu xylem, mana satu flowem. Kat luar ni adalah bahagian flowem dia, kat dalam ni adalah bahagian xylem dia. Okey, luar tu flowem, dalam tu xylem. Siapa yang masih berada bersama saya sila angkat tangan. Siapa tak angkat tangan, saya harap saya angkat dia ponteng. Siapa tak angkat tangan? Alif tak angkat tangan pun? Dah hilang Alif. Cikgu macam nak angkat tangan? Saya angkat tangan sini cikgu nampak. Kan ada ikon tangan tu, klik je ikon tangan tu. Ni Oh. Buka kamera kan? Siapa yang tak ada? Aiman mana Aiman? Anissa, Zahida mana? Nurin Iman mana? Macam mana cikgu? Ada orang ni. Ada dekat kamu punya skrin tu, atas kamu nampak ada ikon tangan. Tu yang button merah tu, itu lelih tu. Sadin tolong angkat kamera Din. Okey, dah. Nanti next time buka kamera Sekali buka kamera masa join tu kita ambil gambar. Okey, next. Okey, bagus, ramai yang ada, tapi ada beberapa orang yang hilang tu, tak tahu di mana. Tengah masak. Okey, kita tengok kat sini, ni adalah cross section of stem. Cross section of stem tadi lateral meristem ada dua lateral meristem. Okey, meristem. Ingat meristem je, ingat sel tu membahagi. Dia undergo cell division secara mitosis. Maksudnya sel tu bertambah.
Daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, bertambah 2 kali ganda macam tu. Jadi bila sel bertambah, diameter pun akan bertambah. Okey. Seterusnya kita tengok tadi meristem ni ada 2. Satu ialah cork cambium, satu lagi ialah vascular cambium. Vascular cambium kita jumpa kat mana? Kalau cork cambium kita jumpa dekat epidermis. Okey, cork cambium kita jumpa dekat epidermis. Tapi vascular cambium kita jumpa di antara xylem dan phloem. Okey, ni ialah phloem. Yang dalam tu ialah xylem. Okey, dekat mana dia punya cork cambium? Dia punya vascular cambium di sini. Kat tengah-tengah, di antara xylem dan phloem. Masa form 3 dulu kamu tak ada belajar pasal ni. Kamu dulu lukis ada satu line je. Line tu sebenarnya membawa erti, iaitu refer kepada vascular cambium. Dulu-dulu kita lukis macam ni kan. Sini dia punya xylem. Yang luar tu, yang pink tu ialah dia punya phloem. Okey? Faham tak? Dulu kita belajar xylem dengan phloem. Kenapa kat sini ada primary, ada secondary? Kita tengok. Ini dia punya kedudukan. Vascular cambium antara phloem dengan xylem. Cork cambium dekat bawah epidermis. Tadi kita dah belajar di antara xylem dengan phloem tu dekat bahagian sini, kat bahagian sini, sini, ni adalah vascular cambium. Kat sini adalah vascular cambium. Kita dah belajar tadi. Okey, itu dia dah label dah. Vascular cambium, nampak kan? Vascular cambium. Lepas tu kita ada xylem dengan phloem. Xylem dengan phloem. Primary tu maksudnya hasil daripada proses primary growth. Kan tadi semasa primary growth ada zone of cell differentiation. Ada sel yang menjadi xylem dan ada sel yang menjadi phloem. Itu kita panggil sebagai primary xylem dan primary phloem. Terhasil daripada proses primary growth. Alright. Okay. What happened dekat vascular cambium? Tiba-tiba selepas pokok tu dah jadi besar, tiba masa dia untuk menambahkan diameter batang dia. Okay. Maka pokok tu masuk ke dalam proses secondary growth di mana dia punya vascular cambium dia yang kat tengah-tengah tu tiba-tiba triggered untuk undergo mitosis. Maka vascular cambium pun akan menambahkan bilangan sel dia. Dia akan tolak keluar, dia akan tolak ke dalam sebab ada sel baru yang terhasil. Dan dia akan membentuk ring kat sini. Okey, dia tolak keluar, dia tolak ke dalam, dia tolak semua ke dalam. Ini dia tolak semua keluar sebab sel dia dah bertambah. Dia memerlukan ruang. Okey. Jadi, secondary growth start when vascular cambium divide secara mitosis. Okey, bila dia divide, dia akan membentuk ring kat tengah-tengah tu. Dia bersambung. Tadi dia dekat di antara xylem dengan phloem je. Sekarang ni dia dah bersambung membentuk ring. Lepas tu, sel dekat dalam ring tu akan divide lagi by mitosis. Dia divide by mitosis ke dalam, dia divide ke dalam membentuk xylem yang baru. Okey. Dan dia divide keluar membentuk phloem yang baru. Dan yang baru inilah yang kita panggil sebagai secondary xylem dan secondary phloem. Tengok di sini. Asalnya tadi kat sini adalah primary phloem. Okey. Asalnya tadi yang sini adalah primary xylem. Tapi sebabkan cambium tu tadi dah undergo cell division, dia dah undergo cell division, nampak ni. Yang saya highlight warna hijau tu ialah sel-sel yang baru yang terhasil. Okey, sel-sel baru yang terhasil ni sebenarnya daripada ring ni tadi. Daripada ring, dia tolak primary phloem keluar, dia tolak primary xylem ke dalam, menghasilkan sel yang baru. Sel baru ni bila dia tolak ke dalam, sel baru yang terhasil ni, inilah yang kita panggil sebagai secondary xylem yang baru. Yang dia tolak keluar ni, yang sel baru yang terhasil dekat bahagian luar
ialah sel secondary phloem yang baru. Faham tak? Dia tolak ke dalam, dia tolak keluar. Jadi dekat tengah-tengah ni ada satu lapisan sel yang baru. Yang sebelah sini ialah cambium dia lah. When undergo secondary growth, bila undergo secondary growth, primary xylem tu ditolak ke pit. Pit kat sini. Pit to pit. Okay, ni pit. Pit tengah Primary xylem ditolak ke tengah. Warna colour, primary phloem, ditolak keluar ke arah epidermis. Gitu dia. As a result, primary xylem tissue are compressed to form a stronger wood. Jadi yang dia tolak ke dalam tu, makin tolak ke dalam. Xylem yang kat dalam tu, yang primary tadi, yang dah kena tolak ke dalam, akhirnya dia makin kuat sebab dia jadi makin padat. Dia jadi kuat lah. Okay. This because the wall of xylem are thickened with lignin. Kita baca ada lignin. Lignin tu adalah sebatian. Thickening of lignin provide mechanical support. Jadi pokok tu boleh jadi tinggi berpuluh-puluh meter kerana xylem. Dan bila secondary xylem ni dia compress, dia dah tolak keluar, maka pokok tu pun menambahlah dia punya diameter, dan dekat bahagian epidermis luar pun akan jadi crack sebab dah kena tolak. Dah kena tolak, jadi bahagian luar tu crack. Ni crack. Yang menggerutu tu. Okey, dalam masa yang sama, cork cambium yang di bawah epidermis tadi pun sama sebab namanya cambium, ada sel meristem, dia pun akan divide membentuk cork cell, sel gabus. Dia membentuk cork cell, sel gabus dekat bahagian luar dan cortex cell dekat bahagian dalam. Okey. Jadi cork cell yang bahagian luar tu membentuk kulit kayu, protect dia punya stem tu daripada insek dan penyakit. Okey. Sebab apa dia nak protect? Sebab epidermis dia dah crack. Kenapa kepentingan primary growth dengan secondary growth? Tadi pun saya dah terangkan. Okey, kita tengoklah lagi sikit. Kepentingan dia saya highlightkan. Senang je, primary growth tadi untuk pemanjangan. Untuk dia jadi panjang. Kenapa dia nak jadi panjang? Sebab dia nak dapat cahaya matahari. Kenapa nak dapat cahaya matahari? Sebab nak fotosintesis. Kalau ada soalan tanya, what is the function of primary growth? Primary growth is for elongation. Kenapa? For plant to get sunlight. Kenapa? To undergo photosynthesis. Itu cara jawab. Okay. Jadi selepas dia undergo photosynthesis, jadi produk fotosintesis tu boleh dibahagikan kepada part-part yang berbeza kerana tadi ada sel yang dah undergo differentiation, ada yang jadi xylem, ada yang jadi phloem. Kalau xylem fungsi dia untuk transport water dengan mineral salt. Kalau phloem tadi untuk transport produk of photosynthesis. Okey. Boleh. Dan seterusnya ada juga xylem sebagai support. Itu dia punya kepentingan dia. Cerita apa yang terbentuklah dekat plant tadi. Kalau secondary growth, kenapa nak hasilkan kayu? Sebab nak stability. Okay. Macam mana nak dapatkan stability? Dengan cara menambahkan diameter stem dengan fruit supaya akar tu lebih mencengkam tanah. Lepas tu provide mechanical support kepada plant supaya pokok tu tidak mudah cedera. Okey, tak adalah kena tiup angin terus patah. Produce more xylem and phloem tissue. Jadi xylem dan phloem lagi banyak dihasilkan. Produce xylem and phloem tissue continuously to replace the old and damaged xylem tissue. Okey, menggantikan phloem dengan xylem yang lama. Produce stronger and thicker bark. Bark ni kulit kayu sebagai protection from water loss dengan physical injuries ataupun infection. Jadi pokok tu boleh hidup lama. Contohnya pokok-pokok balak lah, pokok-pokok bakau, pokok jati, pokok rebah, pokok meranti. Tu adalah pokok-pokok balak hutan lah. Comparison between primary and secondary growth. Kalau ada soalan tanya compare, apa yang perlu diterangkan ialah kena ada similarities dengan differences. Okay, growth adalah proses yang permanent. Both grow occur in woody plant. Dekat dalam woody plant, dua-dua grow ni berlaku. Primary dengan secondary.
Contohnya pokok balak yang beratus-ratus tahun dulu, semuanya bermula dengan percambahan biji benih. Okay. Jadi percambahan biji benih, dia undergo primary growth. Bila dia dah besar, dia akan start secondary growth. Post growth involves cell division by mitosis. Tak ada meiosis Kalau meiosis tu bila pokok dia nak reproduce. Perbezaan primary growth dan melibatkan apical meristem. Apical meristem. Okay. Secondary growth, lateral meristem yang terdiri daripada cambium dengan cork. Vascular dengan cork. Okay. Part of the plant undergo growth. Kalau dekat primary, part yang undergo growth ialah root, stem and root in younger region. Dekat younger region tu maksudnya dekat pucuk lah. Tapi kalau dekat secondary, dia berlaku dekat part yang dah matured. Bukan yang young, bukan yang muda. Direction of growth. Kalau primary, dia grow ke atas, longitudinally, menegak. Okay. Kalau yang secondary grow, radially. Radial ni maksudnya melintang. Melintang secara bulatan. Diameter lah. Growth effect. Yang ini increase length, menambahkan ketinggian. Yang ini increase thickness or circumference, ukur lilit. Tissue and structure form. Kalau primary, dia menghasilkan epidermis, cortex, primary, xylem, primary phloem. Tapi kalau secondary, dia hasilkan bark, kulit kayu, periderm, terdiri daripada cork cambium and cork tissue. Lenticidal ni lubang lubang pada stem. Lubang pada stem untuk stem tu absorb gases. Berlaku exchange of gases. Lubang bukan ada dekat daun saja, ada juga dekat batang bagi tumbuhan yang berkayu. Dan dia akan menghasilkan secondary xylem dengan phloem. Okay. Presence of woody. Primary tak ada woody tissue. Kalau secondary ada woody tissue. Thickness of bark very thick. Kalau ni thin lah sebab dia tak ada secondary growth. Primary tak ada secondary growth. Presence of annual ring. Maka annual ring ada dekat pokok yang undergo secondary growth. Dekat primary growth tak ada annual ring. Apakah kepentingan secondary growth dari segi ekonomi? Kepentingan dia. Okey. Pertama, kita tengok. Plant dia undergo secondary growth, dia akan menghasilkan kayu yang sangat kuat. Sangat kuat. Anak-anak pun tak boleh makan kayu tu. Gigi dia pun tak boleh gigit kayu yang undergo secondary growth yang beratus-ratus tahun. Contohnya pokok jati, pokok meranti, pokok merbah. Itu kalau kamu buat jati pun walaupun kayu tu berada di dalam air, dia tak akan reput. Sebab dia punya xylem tu sangat kuat. Berbeza dengan pokok-pokok lain lah. Ada pokok juga yang secondary growth kayu dia lembut. Contohnya macam kayu getah. Kayu getah tu sekejap je dah reput. Tapi kalau kayu jati, xylem dia sangat padat. Plant that undergo secondary growth have strong and hard wood. Strong and hard wood which are suitable to be used structure for houseboat. Houseboat ni apa? Houseboat ni adalah rumah yang dekat. Rumah kapal. Rumah yang terapung. Rumah apa tu? Houseboat. Lepas tu buat furniture. Buat pagar. Buat pintu. Jadi dia tahan bertahun-tahun. Kalau kayu tu mahal lah. Kalau kayu getah dia murah lah sebab dia tak tahan. Kalau kayu jati, perabot jati, beribu-ribu. Kalau perabot daripada kayu getah, beratus-ratus je lah harga dia. Okay. The presence of annual ring make furniture look attractive. Jadi annual ring tu menyebabkan kayu tu sangat cantik rupa dia bila di varnish. Okay. Dan dia ada nilai yang tinggi bila dia ada corak tu. Sesuai untuk dibuat decorative item. The wood and bark of some plants such as Hopia sp, pokok merawan dan pokok meranti can produce resin. Ada pokok yang menghasilkan resin dengan oil. Dan resin dengan oil ni boleh kita gunakan untuk kilatkan perabot. Boleh juga resin tu kita gunakan untuk adhesive substance, untuk bahan pelekat. Boleh buat perfume daripada pokok gaharu. Flowering plant can be made as decorative plant. Pokok-pokok bunga boleh buat hiasan lah kat rumah-rumah. Pokok yang berbuah, buah tu boleh kita jual. Itu sajalah untuk
Alright. Jadi itu sajalah untuk hari ini.